Bio Kejuruteraan diberi amanah oleh kerajaan Malaysia untuk membuat kajian tentang babi, kerana kita pun tak ada pilihan akan datang apabila limpa pecah. Siapa nak derma limpa? Akan guna limpa babi. Apabila aksiden hati pecah, guna hati babi. Dan hari ini yang telah digunakan ialah bypass jantung. Saluran jantung tu pun dah guna saluran. Yalah, tahniah diucapkan. Seolah-olah manusia kepupusan ilmu pengetahuan, tak jumpa ubat. Teruskan pengajian dan teruskan buat kajian, dan doalah kepada Allah dengan penuh rendah diri agar Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Pelajar-pelajar, mahasiswa yang dirahmati Allah, baik, tak nak tanya. Maka dalam hal ini sebut sahaja tentang wabak penyakit. Wabak penyakit ini dia ada 3 tahap, yang mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat daripada Abi Daud, innal mu'mina iza asabahu saqam summa afahu Allahu anhu kana kafaratu lima madha minaz zunub wa mau'izatun lima yastaqbal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawasanya orang yang beriman, apabila penyakit berjangkit menghinggap dirinya, sabarlah, tabahlah, kemudian Allah afiatkan dia daripada wabak penyakit tersebut. Ingatlah, didatangkan wabak penyakit kerana 2. Pertama, penghapus dosa yang telah dilakukan. Kedua, memberi peringatan agar manusia terus berjaga-jaga dan berhati-hati. Jangan sampai penyakit berjangkit datang kali kedua. Kerana penyakit berjangkit apabila datang kali kedua, dia lebih dahsyat dari kali pertama. Datang kali ketiga lebih dahsyat, lebih teruk daripada kali yang kedua. Baik, daripada pernyataan sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita berhubung tentang penyakit berjangkit, yang mana penyakit berjangkit ini dia ada tarikh produk dan expired date. Understand? Ya ke? Ya kan? Sebut aja penyakit berjangkit, dia ada tarikh mula dan tarikh akhir. Macam manusia ada sijil kelahiran dan tunggu pula sijil kematian. Begitulah penyakit berjangkit, dia ada tarikh mula dan dia ada tarikh akhir. Baik, apabila berlaku wabak taun, iaitu keracunan air, Rasulullah berusaha berdoa, sembahyang hajat dan jaga pergerakan kaum muslimin supaya penyakit berjangkit itu tidak melebihi kadar 40 hari. Apabila penyakit berjangkit tak boleh dikawal dalam tempohan masa 40 hari, maka penyakit berjangkit itu akan naik kepada tahap yang lebih bahaya, iaitu penyakit berjangkit yang membunuh. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 177 surah Al-Baqarah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang sabar ketika kesusahan
orang-orang yang sabar apabila berdepan dengan wabak penyakit yang membunuh. Jadi bermula dengan istilah al-asqam, penyakit berjangkit, apabila tak dapat dikawal dalam tempohan masa 40 hari, dia dah berubah istilah. Istilahnya dinamakan dengan ad-darra, iaitu penyakit berjangkit yang membunuh. Tahniah kepada Jabatan Kementerian Kesihatan ketika demam cekunya melanda di Melaka dapat dikawal dalam tempohan masa 2 minggu. Alhamdulillah. Maka tak kedengaran ada yang mati akibat penyakit demam cekunya. Tak ada yang mati kerana penyakit berjangkit dapat dikawal sebelum melebihi 40 hari. Apabila penyakit berjangkit tak boleh kawal melepasi 40 hari, itu namanya ad-darra, was-sabirina fil ba'sa'i wad-darra. Ad-darra ni penyakit berjangkit yang membunuh. Dan hari ini Kementerian Kesihatan bersetuju tidak memaklumkan lagi bilangan sebenar H1N1. Cukup. Singapura dah awal-awal lagi tidak memberikan nilai sebenar. Indonesia terus kena gempur habis cerita. Tapi dia sudah mula menular dan menular dan menular. Daripada al-asqam lebih dahsyat kepada ad-darra, apabila dah banyak membunuh dan mula tak terkawal menular, namanya al-wabak. Barulah datangnya istilah wabak. Teguran saya kepada Kementerian Kesihatan dan diterima pakai, alhamdulillah. Saya tak kasih sebut istilah wabak dulu, sebut dulu istilah penyakit berjangkit. Kalau dah sebut istilah wabak tu maknanya dah tak terkawal. Ya, maknanya satu Johor semua dah kena. Tak siapa pun boleh mengelak lagi. Mudah-mudahan setakat ad-darra, tapi janganlah sampai kepada al-wabak. Kalau dah sampai kepada tahap al-wabak, inilah yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat daripada Imam Muslim, iza sami'tumul wabak bi ardin fala tuqaddimu ilaiha. Apabila kamu dengar wabak dah ada di suatu negeri, jangan berani masuk. Masuklah mati kau. Wa iza waqa'al wabak bi ardin wa antum fiha fala tukhriju minha firara. Apabila kamu berada di satu tempat yang sememangnya sudah merebak wabak penyakit, maka jangan segera tergesa-gesa kamu keluar meninggalkan penempatan tersebut. Kalau dah satu Johor ni kena, susah nanti. Orang Johor tak boleh pergi Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur tak boleh masuk ke Johor. Pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, ya, moga-moga tidak sampai kepada tahap wabak. Dan macam mana agar tidak sampai pada tahap wabak? Jagalah 3 perkara tadi. 3 perkara tadi maknanya jangan berjemur di panas terik matahari, lebih-lebih lagi pada saat-saat sedemikian yang kita dah tahu tahap penyakit berjangkit sudah sampai kepada tahap ad-darra. Pelajar-pelajar, mahasiswa, putera-puteri yang dirahmati Allah, saya paparkan di sini istilah yang telah diberikan oleh Imam Al-Battani daripada terbit matahari, namanya Asyuruq. Dan sebelum matahari terbit tapi dah terang, itu namanya Al-Bukur. Bukratan wa asila. Al-Bukur, Syuruq, Isyraq, Ar-Ra'du, Ad-Duha. Ini adalah waktu yang paling baik
kita berada di luar untuk mendapat cahaya matahari. Tapi apabila matahari sudah sampai kepada tahap al-hajir, dia mula bergerak menuju ke tengah langit, ya, panas terik matahari, ini adalah waktu yang tidak elok kita berjemur di luar. Itu dia mubarak. Maka daripada al-hajir nak menuju ke az-zawal, zawal. Beckham tak belajar tajwid, nak sebut zawal tak kerti zenith. Daripada zawal jadi zenith, bodoh betul. Az-zawal, matahari tengah di atas kepala. Dalam istilah bahasa Inggeris disebut juga dengan nama